لا إله إلا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين. أما بعد، إخوة الإيمان، إخوة الكرام، أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita boleh duduk dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Ikhwan, dalam hadis riwayat daripada Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud, rasanya kita duk belajar siang malam pagi petang, siang malam pagi petang, kita nak sampai pada hadis inilah agaknya kot, agak-agaknya lah kot. Iltizam kita ini, orang kata iltizam, kita punya apa Melayu panggil iltizam, keyakinan, keinginan kita, iltizam kita, kita punya iltizam, ketekunan kita, ataupun bahasa apalah yang boleh dikaitkan dengan iltizam. Maksud dia, kita buat satu benda tu, kita buat dengan sungguh-sungguh, kita punya komitmen kot. Iltizam kita ni, kita mengaji siang malam pagi petang. Satu hari Abdullah bin Mas'ud dia mendengar hadis daripada Nabi, dan rasanya kita mungkin melalui benda-benda ini. Hadis ini hadis Imam Muslim. Nabi SAW sebut, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Subhanallah. Nabi kata, tidaklah seorang nabi yang dibangkitkan oleh Allah, tidaklah seorang nabi yang Allah bangkitkan pada umat sebelum daripada aku ini. Maknanya Nabi cerita tentang nabi-nabi dahulu. Melainkan Nabi kata Allah bangkitkan nabi dulu pada umat dahulu, bersama nabi itu akan ada umatnya yang jadi hawariyun. Hawariyun, yakni penolong-penolong. Wa ashabun, dan ada bagi mereka itu sahabat-sahabat, ya'khudhuna bisunnati, yang nak mengambil sunnah-sunnah Nabi itu, wa yaqtaduna bi amrihi, dan nak mengikut bimbingan-bimbingan dan perintah-perintah Nabi itu. Nabi kata Nabi dulu dia mai akan ada dua orang kiri kanan. Satu dipanggil hawariyun, depa ni volunteer nak tolong. Lagi satu ashab, rapat sikit, orangnya rapat sikit, yang mereka ini akan mengambil sunnah-sunnah Nabi itu, dan mereka ini akan menjadikan perintah-perintah Nabi itu, bimbingan-bimbingan Nabi itu, mereka akan ikut. Nabi kata Nabi dulu macam ni lah hidup mereka. Jadi dibangkitkan satu Nabi, umat akan terpecah menjadi 3 ke 4 ke golongan. Imma dia menjadi orang yang menentang total, dia menentang total, dia bangun dan dia tentang. Imma dia berpura-pura. Imma yang ketiga, dia menjadi orang yang menolong Nabi itu bila-bila masa, sukarelawan, unit amal. Dia pernah unit amal, sukarelawan, sedia beramal. Imma yang keempat, mereka ni rapat dengan Nabi itu. Mereka dipanggil ashab, kawan-kawan rapat, teman-teman rapat, sampai pada peringkat ya'khudhuna bi sunnati, dia nak ambil sunnah-sunnah Nabi itu, wa yaqtaduna bi amrihi, dia nak dibimbing dengan perintah-perintah Nabi itu. Nabi cerita pada sahabat benda ni. Tiba-tiba Nabi bersabda,
summa innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Nabi kata keadaan itu tidak lama. Keadaan itu tidak lama. Apabila Nabi itu wafat, summa, kemudian Nabi kata innaha takhlufu min ba'dihim khuluf. Dia mai generasi yang baru. Yang generasi yang baru ini yaquluna ma la yaf'alun. Dia bercakap benda dia tak buat. Wa yaf'aluna ma la yu'marun. Dia buat benda yang tak disuruh buat. Akan datang masa itu. Masa di mana satu orang itu dia bercakap ma la yaf'alun, dia tak buat pun. Dia cakap. Dia buat benda yang tak disuruh pun. Nabi kata kepada para sahabat dia, Nabi kata faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa yang bangun menentang berjihad dengan golongan ni, dia mukmin. Golongan mana? Golongannya mereka ini datang, mereka ini bercakap, dia tak buat, dia buat yang tak disuruh. Nabi kata lawan mereka ni. Dia guna bahasa faman jahadahum, siapa berjihad, lawan. Imam Nawawi kata lawan di sini maknanya iqamatul hujjah, tegakkan hujjah. Bukan ambil pedang lawan macam ninja tu, tidak. Maksud di sini tegakkan hujjah, iqamatul hujjah. Pasal apa? Mereka ni berbahaya. Bahaya macam mana? Dia buat, dia cakap tapi dia tak buat. Dia buat benda tak disuruh. Artinya agama yang dia bawa itu mula songsang. Agama tu dah songsang, manhaj agama tu dah salah. Nabi kata wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min. Siapa yang lawan mereka ni dengan lidah, dia mukmin. Wa man jahadahum biyadihi fahuwa mu'min. Siapa lawan dengan tangan, dia mukmin. Wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min. Siapa yang lawan dengan hati golongan ni, kita tengok kelaku-kelakar dia kita tak suka, maka yang tak suka dengan depa ni juga mukmin. Walaysa wara'a dzalika minal iman habbatu khardalin. Maka sudah tidak ada iman sebesar biji sawi kalau dengan hati pun tak suka pada golongan itu. Hadis Imam Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud. Subhanallah ikhwan. Jadi kita duk mengaji siang malam pagi petang, siang malam pagi petang ni, inilah kita akan sampai. Kita akan sampai satu tahap di mana kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Midrajus Salikin, kita terpaksa berjihad dengan diri kita sendiri. Berjihad dengan diri kita sendiri. Macam mana jihad dengan diri kita? Ibn Qayyim kata kita terpaksa keluar daripada rumah kampung halaman menimba ilmu, supaya kita tak sama dengan puak-puak jahil ni. Supaya kita tak sama amal kita, cakap kita, buat kita. Al-Imam Al-Bukhari ketika dia menulis Sahih Bukhari, kita baca dalam Fathul Bari, Sahih Bukhari ini satu kitab yang agak kita boleh katakan dia banyak menyindir, terutama dalam Kitabul Iman, dia banyak menyindir Mu'tazilah dan Qadariyah. Cara Imam Bukhari membuka bab di dalam Kitabul Iman dalam Sahih Bukhari, dia mengisytiharkan perbezaan dia dengan Qadariyah dan dengan Mu'tazilah dan juga golongan Khawarij. Dia sindir depa hadis-hadis, cara dia susun tu. Dia ulang satu hadis dalam satu bab, dia ulang lagi satu bab, dia ulang lagi satu bab. Dia nak abang kata kita dengan puak-puak ni tak sama langsung, total. Tak sama. Sana'ani dalam Sana'ani ketika syarah Bulughul Maram sampai kepada hadis man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dia kata sampai pada peringkat malbus, marku, hay'ah. Dia kata sampai pada peringkat pakaian, kenderaan dan perhiasan. Bezakan dengan orang-orang ni semua. Kalau ada satu kenderaan memang mereka favourite kenderaan tu, kita belilah hak lain. Tersah tasyabuh.
Ima dengan kufar, ima dengan fasik, ima dengan mubtadi'ah, orang-orang yang suka buat bid'ah. Bezakan. Sampai malbus, pakai pun jangan pakai benda yang menjadi dia punya. Ada kan orang tertentu kan, dia geng-geng dia, baju dia, cara-cara dia, malbus. Malbus dia kita tak mau. Hay'ah dia, perhiasan-perhiasan dia, kita tak mau. Kalau kita nak pegang tasbih, kita pegang tasbih biasa. Kita tengok dia pegang kayu koka, kita pegang tasbih plastik. Jangan hay'ah dia tu pun, kata Sana'ani. Pasal apa? Kata Imam Sana'ani, kalau kamu tahulah perhisapan di hari akhirat macam mana, kamu akan lari daripada bid'ah seperti mana kamu lari daripada singa. Kalau kamu tahulah perhisapan itu macam mana, kamu tengok bid'ah ni, kamu akan lari dia lebih laju daripada kamu tengok singa. Kerana mudarat singa ni dia ngap. Yes. Habis kita matilah. Tetapi mudarat bid'ah ni dah mudarat bid'ah ni mudarat di hadapan Tuhan. Maka berbedalah. Karena itu kata Sana'an, Nabi menyebut fatuba lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba maksudnya tuba lil ghuraba itu amamal mubtadi'ah, di hadapan orang-orang mubtadi'ah. Nabi menyatakan bahagia orang yang pelik itu ketika mereka dibandingkan dengan orang-orang yang melakukan bid'ah. Bukan kita bahagia ni macam biasa-biasa, tidak. Tapi bila bertemu dengan bid'ah, kita kena mencipta syiar kebahagiaan itu. Tuba lil ghuraba. Macam mana? Kita tidak tasyabuh dengan mereka. Tidak tasyabuh. Kerana itu Imam Ibn Qayyim kata benda mula yang boleh buat kita berbeza sungguh adalah ilmu. Keluar cari ilmu, dia kata. Keperluan kita dalam majlis ilmu seketika menentukan keperluan kita dalam majlis ilmu. Kita duduk majlis ilmu seketika. Dalam majlis ilmu Ahlus Sunnah, kata Imam Ibn Qayyim dalam Midarajus Salikin, dia kata kita duduk majlis ilmu saat aja kita dapat berita-berita, akhbar-akhbar daripada Ahlus Sunnah, benda itu sangat menentukan hayat abadi kita di hari akhirat. Sangat menentukan. Kerana itu makin kurang kita menyertai Taifah Mansurah ini, golongan-golongan Ahlus Sunnah, maka keselamatan kita di hari akhirat makin terakis. Makin terakis. Juga kata Imam Ibn Qayyim dalam Midrajus Salikin, setelah kamu ada ilmu, kamu kena amal, kamu kena dakwahkan, dan kamu kena sabar di atas amal dan dakwah itu. Inilah 4 kata Imam Ibn Qayyim: mencari ilmu, beramal, mendakwahkan dan bersabar. 4 perkara inilah kata Imam Ibn Qayyim termasuk dalam jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Jihad melawan diri sendiri. Tak cukup cakap tu Ibn Qayyim, martabat jihad ni dia naik lagi. Kita dah clear elok dah, maka dia akan datang jihad yang kedua, iaitu jihadul syaitan. Jihadul syaitan. Kita kena melawan syaitan. Dengan ilmu, dengan amal, dengan dakwah, dengan sabar tadi, dia naik martabat jihad yang kedua. Kita kena lawan syaitan. Inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, anggaplah dia sebagai musuh. Lawan dia. Ibn Qayyim kata, bencenglah diri kamu dengan ikhlas dan mengikut Nabi. Benceng diri kamu dengan ikhlas, dengan zikir-zikir yang Nabi ajar, dengan salat-salat yang Nabi ajar, bacaan-bacaan Al-Quran. Benceng diri kamu. Ibnu Jauzi pula menyatakan, benceng diri kamu, jangan duduk walaupun 1 saat dalam majlis ahli bid'ah. Benceng diri kamu. Kerana manfaat 10 tahun kamu duduk dalam majlis ahli sunnah boleh hilang dengan seketika berada dalam majlis ahli bid'ah. 10 tahun kita mengaji, kita duduk saat aja Pak Amir dalam majlis, dia boleh rongkai. Dia rongkai, kita balik asal. Kita balik asal. Macam orang tak mengaji. Bencenglah diri kamu dengan ikhlas dan dengan mutaba'ah Nabi. Tak cukup takat tu. Ibn Qayyim kata jihad naik lagi. Jihadul kuffar wal munafiqin. Kamu kena lawan pula
dengan orang-orang kufar dan munafik yang menjadi syaitan-syaitan di kalangan manusia. Mereka menjadi syaitan di kalangan manusia. Kamu kena lawan dengan mereka, jihad dengan mereka. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafiqin waghlud alaihim. Wahai Nabi, jahidul kufar, peranglah kufar, dan munafiqin, keraslah ke atas mereka. Dalam surah Tahrim kata Al-Hafiz Ibn Kathir, lawan terhadap orang kufar bermakna lawan dengan pedang. Lawan dengan pedang. Tapi lawan dengan munafik adalah lawan dengan lisan. Orang munafik, kita tak boleh lawan munafik dengan pedang. Munafik kena lawan bil lisan. Juga dengan makna iqamatul hujjah, kita tegakkan hujjah. Kafirin, kita tengoklah dia punya tahap lawan kita, sampai pada peringkat dia menidakkan Islam, dia menolak segala dakwah yang diberi, maka kita jihad dengan dia dengan makna hakikat, zahir dan batin. Tak cukup cakap tu, Ibn Qayyim kata jihad meningkat. Saya sebut ini, antum cuba tengok perjalanan hidup kita ni. Yang jihad nombor satu, Ibn Qayyim kata kau lawan diri kau sendiri. Macam mana dengan 4 perkara disebut tadi? Kau menuntut ilmu, kau beramal, kau dakwah, kau kena sabar. Kau kena sabar. 4 itu dipanggil jihadun nafs. Kemudian kau kena jihad dengan syaitan. Macam mana jihad dengan syaitan? Kau kena benteng diri kau dengan ikhlas dan mutaba'ah Nabi. Kau kena baca zikir-zikir yang Nabi ajak. Kau kena tilawatul Quran. Karena itu ikhwan, saya menyatakan satu hari kalau kita tak baca Al-Quran, ada ruang yang syaitan masuk dalam hidup kita. Ada ruang dia masuk dalam rumah, dia masuk. Benda jahat di keliling kita ni terlampau banyak, cukup banyak. Itu kita dapat bila kita baca surah Al-Hijr, ketika syaitan menyatakan la ughwiyannahum ajma'in. Bahasa yang dia pakai tu cukup dalam. La ughwiyannahum ajma'in. Aku sesatkan mereka dengan jalan nampak dan tak nampak. Bahkan dia sebut lagi dalam Al-Quran, dia kata min shimalihi, aku akan sesatkan mereka arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Lihat, Nabi ajak kepada kita, Allah apa dia? Allahumma ja'al qalbi nura, fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ni doa ni kita baca masa bila? Daripada rumah main masjid. Nabi ajak. Bukan buh rokok di mulut main masjid. Tidak. Itu Nabi tak ajak. Nabi ajak ni kita nak keluar. Bila kita nak keluar daripada rumah ke masjid, selama kita berjalan kita baca doa ni. Wa fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura. Ya Allah, atas aku bagi cahaya, depan aku bagi cahaya, belakang aku bagi cahaya, kiri aku bagi cahaya, kanan aku bagi cahaya, jalan aku bagi cahaya. Bila sampai masjid, ya Allah kau rahmatilah aku. Ya, itu janji syaitan. Dia nak peranak kita ni. Maka Nabi kata bentenglah dengan bacaan-bacaan. Ibn Qayyim suruh baca apa yang kita tahu. Tak banyak sikit, tak sikit banyak. Mesti tak boleh satu hari tak baca apa, tak boleh. Ayatul Kursi 5 kali sembahyang kena baca. Subhanallah, subhanallah. Walaupun hukum dia sunat, dia dalam jumlah wilayah sunnah, tapi jatuh hukum dia sunat, tetapi kena baca. Dia ada pengaruh dalam hidup kita. Kita makin tak baca, jiwa kita tak kuat. Jiwa kita tak kuat. Kadang kita nampak tenang, tapi bila orang cucuk kita sikit, kita lompat. Kita lompat, kita cepat buruk sangka ke orang, kita cepat bagi hukum pada orang. Ya, kita memerlukan hidayah daripada Allah. Bacalah apa yang boleh. Dah kita lawan dengan dia, Ibn Qayyim kata kau kena jihad lagi. Lawan dengan kufar wal munafiqin. Kau kena hafal nas-nas agama. Kau kena hafal hujah-hujah agama. Kita duk mengaji siang malam pagi petang, mesti ada benda kita tahu. Mungkin imam sebut satu ayat, kita tahu ayat tu. Ada ayat tertentu macam wal asri. Ya, kita tahu apa makna wal asri supaya jadi hujah pada kita. Kan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam usul salasah dia kata wal asri sudah cukup untuk hidup dengan dia. Imam Syafi'i pula kata wal asri itu kalau tak turun surah lain, hanya wal asri dah cukup dah hidup sampai mati. Telah ada jalan. Macam mana surah tu? Kita baca sikit-sikit tafsir.
Akhirnya tak cukup setakat tu. Ibn Qayyim kata kau kena tegakkan lagi jihad kau. Kau kena tegakkan lagi jihad kau. Jihad yang keempat, Ibn Qayyim senaraikan jihad apa? Ibn Qayyim sebut kau kena jihad melawan orang-orang zalim. Tokoh-tokoh yang zalim kau kena lawan. Bukan tokohnya zalim, disebut dalam Midraj Salikin, kau kena lawan tokohnya zalim wal bid'ah wal munkarat. Kau kena lawan ahli bid'ah dan ahli munkarat. Bid'ah duk kemuncak jihad. Sama dengan perkataan Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ul Fatawa, sesiapa menghilangkan satu bid'ah, layaklah dia dipanggil seorang mujahid. Ini hari-hari kita jumpa ikhwan. Jihad-jihad yang macam ni hari-hari kita jumpa. Hari-hari kita jumpa orang, dia bercakap macam lain, dia buat macam lain. Hari-hari. Mungkin salah seorang tu kita sendiri. Mungkin kita sendiri tambah ustaz banyak cakap lagi teruk. Rekod paling buruk rekod ustaz ada depan Tuhan Yesus. Dia yang paling cakap. Dalam masjid ni yang paling selamat yang dengar ha? Yang dengar tak ada dosa duduk ha? Yang paling terancam ustaz cakap. Masalah kalau ustaz main buat bisu, tak mengaji pula kita. Paling bahaya. Kerana itu nak menyelamatkan keadaan bahaya itu, ustaz jangan cakap apa dia nak cakap. Cakap apa yang Quran sebut, apa yang sunnah sebut. Tentu dia selamat. Tentu dia selamat. Jadi ikhwatul iman, siang malam lah, pagi petang, siang malam pagi petang, kita sentiasa dalam keadaan ini ikhwan. Baik ikhwan, kita masuk malam ni bab sembahyang tatawwu', bab salat tatawwu'. Salat tatawwu' diterjemahkan dalam bahasa Melayu dengan makna salat sunat. Salat sunat. Tatawwu' pada asalnya adalah mengerjakan ketaatan, dan istilah syar'i artinya adalah mengerjakan ketaatan-ketaatan yang tidak wajib. Dari segi bahasa, tatawwu' maksud dia buat ketaatan-ketaatan yang ekstra yang tidak diwajibkan. Ketaatan, tatawwu' bermakna ketaatan. Allah suka benda tatawwu' ni, benda-benda yang ketaatan ini. Tapi maksud di sini ketaatan-ketaatan yang Allah nak kita buat tapi dia tak wajibkan dalam bentuk salat. Nabi SAW menyebut khamsu salawatin fil yawmin wa laylah, faqala sa'il hal alayya ghayruha, qala la illa an tatawwa'. Sembahyang, Nabi menjawab kepada sa'il, kepada orang yang tanya Nabi tentang sembahyang, tentang puasa, tentang zakat. Nabi jawab soalan dia. Nabi kata, dia tanya Nabi berapa nak kena sembahyang sehari semalam ni banyak mana? Nabi kata salat 5 waktu sehari semalam. Kemudian dia tanya Nabi, apakah ada lain daripada subuh ke isyak ni? Ada subuh, ada zuhur, ada asar, ada maghrib, ada isyak, ada waktu lain? Nabi kata tak, kecuali bila engkau mengerjakan salat tatawwu', sembahyang sunat. 5 waktu. Pasal itu Abu Hanifah menyatakan witir itu termasuk dalam salawatul khams. Hak 5 tu witir termasuk. Abu Hanifah memasukkan sembahyang witir dalam sembahyang fardu. Maka dibantah oleh Imam Nawawi dalam Majmu', kata tidak ada asas, tidak ada usul. Kalau nak buat boleh buat, tapi nak kata dia termasuk dalam senarai wajib memerlukan dalil yang lain. Tak ada dalil, tak boleh cakap. Pasal apa? Ini urusan agama. Tak ada, tak boleh cakap. Ada, tak ada, tak ada. Kawan tu dia tanya Nabi, ya Rasulullah, lepas pada mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apa yang saya kena buat? Nabi kata sembahyang 5 waktu. Dia kata lain daripada 5 waktu ada tak yang wajib? Nabi kata tak ada, kecuali hang nak buat yang sunat. Dia kata lepas tu Nabi kata saum Ramadan, puasa Ramadan. Dia kata lain daripada saum Ramadan ada tak yang wajib? Nabi kata tak, kecuali puasa-puasa sunat. Lepas tu Nabi kata zakat. Dia kata lain daripada zakat fardu? Nabi kata semuanya sunat. Sedekah-sedekah sunat, infak-infak yang sunat. Lepas tu dia kata dekat Nabi, la azidu, aku tak akan tambah, aku tak akan kurang. Yang hang kata ni ya Rasulullah, aku tambah dak, aku kurang dak.
Aku buat yang tu lah. Maksud dia nak perbetul hak wajib tu. Hak sunat ni tengoklah macam mana. Tapi hak wajib ni aku perbetul. Nabi biarkan dia. Tiba-tiba Nabi menyatakan kepada sahabat, kamu nak tengoklah ahli syurga. Nabi kata dia tu ahli syurga kalau dia benar dan dia buat apa dia kata. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama hadis kata hadis ini menjadi dalil Nabi memberi isytihar kepada sahabat tu, dia ahli syurga kalau dia jaga hak fardu tu elok-elok. Artinya kalau kita jaga elok-elok hak fardu ni saja, sudah terikat jambatan kita dengan syurga. Mudah Tuhan nak bagi syurga. Tapi tinggal atas kita lah. Nak buat kacak buat, nak jaga kacak jaga. Kita nak muhafazah as-salawatul khams, nak memelihara sembahyang 5 waktu tu macam mana? Macam mana kita nak memelihara itu? Hati-hati. Inna salati kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang itu diwajibkan kepada orang beriman dan dia ada waktu-waktunya. Atas kita lah memelihara waktu dan memelihara diri dalam sembahyang. Satu bab pula. Imam Al-Ghazali menyatakan khusyuk tidak wajib, khusyuk tidak masuk dalam rukun sembahyang. Tetapi apakah tujuan sembahyang kalau bukan khusyuk? Kalau satu orang dia sembahyang, kepala dia pergi ke sana, kepala dia nampak kipas mana buka, kipas mana tak buka, semua dia nampak. Ya, sembahyang dia sah, rukun semua cantik elok, tak boleh kata batal. Tetapi adakah sembahyang itu akan naik martabat yang tinggi? Ini berkaitan dengan memelihara ruh sembahyang. Pasal Nabi menyebut dalam hadis yang begitu sahih. Nabi kata dalam dunia ni aku suka 3 benda. Aku cukup syok dengan 3 benda. Apa dia? Yang pertama Nabi kata aku suka wangi-wangian. Hadis ni ada sahih riwayat Abi Dawud. Aku suka wangi-wangian. Itu yang kita duk pakai minyak atar. Atar dalam bahasa Arab bermakna wangi. Kalau kita beli, tak payahlah beli minyak atar, beli minyak wangi. Kalau sebut atar, tak payahlah sebut wangi. Atar tu bermakna wangi. Atirillah, dalam berjanji dia duk pakai kalimah syirik. Atirillahu maqabrahul karim. Dia guna atirillah, wangikan Tuhan punya kubur ini. Bermakna atar, ain ta dengan ra, bermakna atar itu bermakna wangi. Beli wangi. Nabi kata aku cukup syok benda wangi. Ambar ke, kasturi ke, wangi-wangian yang kita pandai cipta, buat yang wangi-wangi. Yang kedua, Nabi kata aku suka apa dia? Aku suka tengok wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang baik-baik. Aku cukup syok tengok mereka ni. Yang ketiga, aku suka apa? Nabi kata dalam dunia ni bila aku sembahyang, wa qurrata aini fi salah, tenang mata aku dalam sembahyang. Itu dia. Senang mata aku dalam sembahyang. Sampai Nabi kata rehlah kamu ni penat rehat sat. Macam mana? Jadikan tenang mata kamu dalam salat. Jadi rupanya ada hadis-hadis dan beberapa ayat Al-Quran yang menyebut aqimis salata li dhikri. Aqimis salata li dhikri dalam surah Taha. Dirikan sembahyang untuk ingat pada aku. Ini di antara dalil-dalil Al-Imam Ghazali menyebut dalam kitab Dia Ihya dalam bab salat. Kalaulah khusyuk itu tidak ada dalam salat, maka kata Imam Ghazali, kita ada kerugian di hari akhirat nanti. Ada benda yang kita rugikan. Walaupun khusyuk itu bukan syarat sah sembahyang. Kita nampak dia minjam dia tekan handphone dia dalam salat, kita kata syekh ente tak khusyuk, sembahyang lain tak boleh. Dia ada rukun zahir, ada rukun batin. Kita muhafazah ala salat, kita memelihara salat, waktunya, wuduknya. Dalam hadis Muslim Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Tu yang ambil wuduk tu, tumit dia tak basah, Nabi kata celaka. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Tu tumit dia tak basah. Pasal apa? Dia bubuh kaki dia, belah depan kena dalam batang sungai, belah belakang tak kena, dia tarik. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar.
Kata pula Imam Ghazali, bila kita basuh tangan, pastikan air itu kena pada had-had dia, nanti tangan akan tuntut kenapa dia tidak dapat hak beribadat pada Allah. Ya. Bila kita sujud, dai kita kena bagi cukup kena lantai, nanti dai itu akan tanya di hari akhirat kenapa dia tidak diberi hak untuk beribadat kepada Tuhan dia. Kan Quran kata al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dah sampai dah hari mulut jangan cakap. Dah sampai dah hari kami suruh tangan cakap, kaki cakap. Kesemuanya menangis di hadapan Tuhan, menyatakan tuan tubuh dia tidak memberi hak untuk beribadat pada Allah. Sampai pada peringkat Quran menyatakan apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Bumi yang kita latam pijak seumur hidup ni akan jadi saksi di atas apa yang kaki tangan kita kata, kerana Tuhan telah mewahyukan kepada dia untuk menjadi saksi di mahsyar. Jadi 5 waktu sembahyang tu, zakat yang wajib, puasa yang wajib, terbuka dah pintu syurga, terbuka dah. Tapi atas kita nak pelihara tak pelihara. Atas kita dah baca dah bab azan. Atas kita bila kita dengar orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atas kita nak sembahkan ajabah, atas kita. Kalau kita tak muhafazah dia, tak memelihara dia, maka yang Nabi sebut kepada sahabat tadi tak dapatlah kepada kita. Nabi kata kepada sahabat tu, in sadaqa, Nabi kata pada sahabat lain bila dia pergi, kalau sekiranya dia benar, dia selamat, dia ahli syurga. Semayang 5 waktu menyelamatkan Tuhan dia. Subhanallah. Tapi macam manalah wuduk dia menyelamatkan dia, wuduk yang wajib menyelamatkan dia, zakat yang wajib menyelamatkan dia. Pasal itu Imam Ghazali ada menyentuh bab-bab yang kita baca dalam Ihya ni, bab-bab yang boleh buat kita insaf. Kata Al-Ghazali, ketika kau bagi infak, kau bagi zakat kepada orang, sepatutnya kau menangis dan kau sujud syukur pada Allah kerana kau telah menunaikan perintah Tuhan kau. Bukannya kau rasa kehilangan harta kau, bukannya kau rasa jumlahnya banyak, tapi kau bertanya, inikah nilai yang perlu aku bagi? Awak sikit sangat. Dan kau kena menangis kalau kau bagi infak untuk Allah, dan kau mencari mardatillah, kau mencari Allah, kau mencari wajah Allah. Tambah solat ni kita cari apa ya kawan? Kalau tidak wajah Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa. Aku hadapkan wajah aku. Ya, digunakan kalimah wajah. Kadang-kadang muka pun orang Arab panggil wajah, kadang-kadang hati pun, hala tuju hidup pun orang Arab panggil wajah. Orang kata aina wajhuk, dia tanya muka hang pita mana? Kita kata ni muka aku pita mana? Dia nampak kita melelong. Aina wajhuk, muka hang tak mana? Bila kita hilang tumpuan, dia kata di mana wajah engkau? Sedangkan muka kita duduk situ. Bila kata hilang tumpuan, hati dan pemikiran kita melayang. Artinya ini wajahtu, aku hadapkan wajah. Wajah apanya aku ada? Wajah muka ke? Wajah hati ke? Aku hadap pada Tuhan. Quran pun kata, Quran kata pada kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajah kamu kepada agama Allah yang hanif ini. Jadi sudah boleh masuk syurga dengan salat 5 waktu. Jadi saya suka sebut ikhwan, dengan peruntukan syariat Allah Ta'ala ini, dengan sunnah-sunnah yang ada, cukup dah kita masuk syurga. Di atas nama ibadat, cukup dah. Tak perlu tokok, tak perlu tambah. Cukup dah, beribadatlah kepada Allah. Kalau Nabi berdoa, kita berdoa. Nabi tidak, kita tidak. Cukup. Nabi angkat tangan, kita angkat tangan. Nabi tak angkat, kita tak angkat. Cukup dah masuk syurga. Tengah-tengah malam dia berdoa, dia angkat, dia mengadu pada Allah, dia angkat tangan. Kita angkat tangan tengah-tengah malam. Lepas salat, Imam Syafi'i riwayatkan dalam Al-Hadis daripada Ummu Salamah, hadis Imam Muslim, habis salat Nabi beradab ke makmum, tidak pernah Nabi berdoa setelah Nabi membelakangkan kiblat. Tidak pernah. Kita begitu. Jadi kalau imam dia dah pusing belakang dia ke kiblat, dada dia menghadap makmum, dia pun zikir subhanallah. Habis dia zikir, tidak ada riwayat imam tu patah balik ke kiblat dan berdoa sendiri, tidak ada riwayat. Asy-Syafi'i sebut dalam Jadi baginda akan sembahyang qabliyah, kemudian baginda akan berdoa kepada Allah. Kita buat begitu. Nabi sembahyang apa?
subuh, qabla subuh. Doa kepada Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi bila sembahyang qabla subuh, Nabi akan peruntukkan satu doa. Ya, kita bila kita sembahyang sunat subuh 2 rakaat, kena baca doa. Ya, walaupun dia sunnah, tapi dia adalah sunnah Nabi. Bukan sunnah kalang kabut cekadon, ni sunnah Nabi. Kenapa nak ditinggalkan? Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkuma baina ibaduka fima kanu fihi yakhtalifun. Dia akan baca doa tu sampai teriak-teriak. Lepas tu berlaku iqamah sembahyang subuh. Ya, kita berdoa. Jangan lepas sembahyang subuh kita bagi salam kita sengah. Tidak. Lepas sembahyang sunat subuh kena baca doa. Itu sunnah Nabi. Bahkan dikatakan bertemu 2 perkara. Satu, doa daripada Nabi. Yang kedua, di antara azan dan iqamah itu doa yang mustajab. Ya. Katalah kita tak nak ambil wuduk, kita boleh agak memang tak dan lah nak buat qabla subuh ni. Tak apa, lambatkan ambil wuduk, baca doa dulu. Kerana itu waktunya mustajab doa. Nanti qabla subuh boleh qada lepas daripada sembahyang fardu subuh, tidak ada hal. Kita berdoa pasal Nabi baca doa. Bukan kita baca doa pasal itu. Nabi buat, kita buat. Itu nama mutaba'ah. Dengan ikhlas kita mutaba'ah Nabi SAW. Cukup dah untuk sampai ke syurga. Cukup dah. Termasuk Nabi tak baca doa awaitun akhitun, kita nak baca buat apa? Tak ada hal. Tak ada hal. Dan tidak ada riwayat itu waktu mustajab doa. Cuma khutbah jemaah tadi aja dia abang, siapa-siapa yang baca doa awaitun akhitun, iblis menangis terisak-isak. Iblis ni kalau diberi peluang pada dia, dia teringin nak baca doa awaitun akhitun, kerana di situ ada keampunan Tuhan. Maka dia pun ambil pasir buah atas kepala dia, dia menangis. Saya ingat kalau iblis dengar, iblis kata apa punya, iblis punya khatib dia baca lagu tu. Gamuk dia baca riwayat lagu tu nak sokong amalan yang tak ada. Tak ada. Kerana tu bila tak ada, kosongkan tempat tu, kosongkan. Tak ada. Jangan isi dengan benda lain. Tak ada adalah tak ada, kosong. Itu mengikuti ibadat Nabi SAW. Ikhwan, salat adalah sebaik-baik amal. Salat adalah ibadah badan yang paling utama dan sebaik-baik amal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus salah. Ini hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi kata istaqimu, istiqamahlah kamu, walan tuhsu, janganlah kamu banyak menghitung-hitung amal, wa'lamu, beramallah kamu, anna khaira a'malikumus salah, ketahuilah bahawa sebaik-baik amal kamu adalah sembahyang. Ima sembahyang fardu, ima sembahyang sunat. Salat adalah kita kata afdalu a'mal. Kerana ditanya kepada Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tentang ayyul a'mali afdal, Nabi kata as-salatu ala waqtiha. Hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari. Apakah amal yang paling afdal? Nabi kata sembahyang di awal waktu. Sembahyang di awal waktu. Kita duduk sembahyang dalam masjid. Saya katakan kepada antum kan, ada orang sahabat kita di Amerika kena sembahyang dalam jamban. Ya. Kita bersyukur kita. Saya dengar dia cerita dengan saya, teriak kita. Kita main dengan kipas, dengan aircon, dengan ayak apa 5 punya ayak pun bubuh satu macam. Kadang-kadang minta teh, dapat teh. Tu macamnya sejuk atas kapek. Sahabat kita di Amerika tu kena sembahyang dalam jamban. Dia masuk Islam, mak ayah dia tak redha lagi, dia kena curi-curi pergi sembahyang dalam jamban dan minta fatwa. Ya. Apa kita nak sebut? Tak tahu nak sebut lah. Kita sikit punya syukur, alhamdulillah. Kawan tu kena sembahyang dalam jamban. Dalam hadis Nabi kata 2 tempat tak boleh sembahyangkan, maqbarah dengan hammam, bilik mandi, bilik ayak dengan tanah kubur, tak boleh sembahyang jenis rokok dan sujud. Tapi dia nak buat macam mana?
Itulah satu tempat yang dia ada. Dan jamban orang putih dengan jamban kita jangan bagi sama lah. Jangan bagi sama. Kita kata jamban orang putih lain. Jamban orang putih ni boleh duduk bersila, boleh tahlil dalam tu. Punya bersih marmar dia. Bersih. Sangat-sangat bersih. Jadi inilah nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Kita sembahyang dengan selesa dan kita sedang buat ibadat yang paling kemuncak dalam Islam. Lepas syahadah, sujud kepada Allah. Hak nama dia salat. Memperbanyakkan salat tatawwu' dapat mengangkat derajat dalam syurga. Diriwayatkan daripada Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mintalah maka aku menyatakan. Nabi kata kepada Rabi'ah bin, rupanya Rabi'ah ni nama lelaki nah. Kita diingat Rabi'ah ni nama perempuan nah. Rabi'ah apa? Al-Adawiyah. Rupanya Rabi'ah nama lelaki. Walaupun dia ada ta marbutah tapi sifat dia lelaki-lelaki Rabi'ah. Sabri. Sabri nama perempuan, bukan nama lelaki. Sabri itu dia muannas. Dia bukan muzakkar. Kita kalau kata Sabri lelaki kan. Tapi dari segi nama tu, gantung nama Sabri itu perempuan. Rabi'ah tempat kita kata jemput Ustaz Rabi'ah mai, orang gelak ustaz mana mai. Tengok lelaki orang gelak. Rabi'ah rupanya nama lelaki-lelaki. Rabi'ah bin Malik Al-Aslami. Nabi kata pada dia, ini hadis Imam Muslim ni. Antum bayang, ini orang Rabi'ah bin Malik. Nabi kata pada dia, Nabi kata apa? Sal. Minta. Hang ada apa nak minta kat aku? Oh, dahsyat. Aku menyatakan, aku minta agar dapat menyertaimu di syurga. Dia tunggu apa lagi kan? Kalau kita minta projek lah kan. Kalau kita nak habis sikit punya makbul doa ke, ya Rasulullah bagilah tiap-tiap kali saya hantar borang form saya nak atas sekali. Nabi kata sah, minta. Rabi'ah bin Malik Al-Aslami terus dia minta, ya Rasulullah, aku ada satu minta, aku nak duduk dalam syurga dengan hang. Kata Ibnu Taimiyah, siapa tak pernah rasa syurga di dunia, siapa tak pernah rasa syurga di dunia, kemungkinan besar dia tak akan dapat rasa syurga di syurga. Dia tak akan rasa syurga di akhirat kalau dia tak rasa syurga di dunia. Apa dia syurga dalam dunia ni? Ibnu Taimiyah kata, bila kamu mentaati Allah dan Rasul, kamu rasa kenikmatan dalam hati yang paling dalam. Itulah syurga dalam dunia. Siapa tak pernah rasa syurga dalam dunia, kemungkinan dia tak akan rasa syurga di hari akhirat. Allah. Kita ni, inilah problem kita ya ikhwan. Bila kita buat ibadat-ibadat sunnah, kita rasa apa? Kita belajar ramai dah. Kan? Kita kena bagi ada rasa. Ada Sudiman dia buat satu lagu apa? Dalam kata ada rasa. Apa betul ya? Lupa dah lagu tu. Tak boleh menyanyi Pak Habib. Saya terlupa. Pak Long boleh ingat. Pak Long ke Sabah, Pak Long menyanyi saja. Dalam senyuman ada rasa, dalam bahasa ada rasa. Sudiman buat lagu dia. Ya, kita sembahyang tapi kita belum halawatul iman. Betul lah kata Ibn Taimiyah. Kalau kita tak rasa agama ini nikmat, seperti kata Imam Ibn Kathir ketika sampai pada ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum, Ibn Kathir kata inilah nikmat yang besar Allah Ta'ala bagi pada menyatakan tidak ada agama melainkan agama Allah, tidak ada Nabi melainkan Muhammad, tidak ada yang dihalalkan melainkan yang dihalalkan oleh Muhammad, tidak ada yang diharamkan melainkan yang diharam oleh Muhammad, tidak ada jalan melainkan jalan Muhammad. Ayat ini suatu nikmat kepada orang beriman kerana telah tercipta jalan yang terang dan telah tutup lubang-lubang kesesatan. Itu dia. Ibn Kathir menggunakan rentak bahasa itu ketika menterjemahkan ayat Al-Ma'idah ini. Kalau kita tak boleh rasa benda tu, esok kita bangkit di hari akhirat, apa Tuhan nak tanya? Mula-mula sekali dia nak tanya hang sembah apa? Tak pernah rasa nikmat jadi hamba Tuhan. Buka rekod maki kat Tuhan.
Aku minta lama hang tak bagi. Hak kapiak sembah tok kau minta macam-macam, hang punya sayang kat dia no. Buka rekod ada yang tu buka. Kalau orang ni tak pernah rasa nikmat, tak pernah rasa syurga di dunia, adakah dia akan rasa syurga di akhirat? Tidak, ikhwatul iman. Lepas itu kita kena berbangga, rasa nikmat, rasa halawah, rasa sedap, rasa dibawa pi, rasa belayak dengan sunnah ni, rasa belayak. Jadi kita duduk kuliah kan, sambil duduk pejam mata, pi dah lena dah. Tu dibawa kita pi, rasa tu. Subhanallah. Rasa. Ada hari kita baca Quran, ikhwan, sedap kita baca. Ada hari kita baru baca 4 baris aja kita menguap. Ada hari tak sedar, rupanya ada 1 juzuk dah. Lutut tak rasa kebal, tak ada rasa apa. Itulah membuktikan halawatul iman itu wujud. Dia wujud. Dia wujud. Karena itu kita kena merasa halawatul iman. Dalam hadis kan, adalah ayat Quran apa tu? Innamal mu'minuna idza zukirallah wajilat qulubuhum. Orang mukmin disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, ada tash. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dibaca ayat Allah bertambah iman. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Kadang-kadang kita tak rasa Allah bagi tu kat kita. Kita duk mengaji. Kita mengaji masa satu masa dalam hidup kita ni, kita tengok balik. Zaman-zaman kita tak mengaji dulu, kita bila kenang, ayat mata kita turun. Ini nama dia wajilat qulubuhum. Kita mula rasa. Kita mula rasa. Macam Abdul Rahman bin Auf dalam Riyadhus Salihin, dia nak wafat, dia puasa. Hari Isnin dia puasa. Nak buka puasa, dia teringat pada Mus'ab bin Umair. Mus'ab anak orang kaya, rasa halawatul iman. Bapak dia kata, Mus'ab, kalau kau keluar daripada Mekah pergi Madinah, hang keluarlah dengan selai sepinggang. Hang bukan anak aku dan aku bukan bapa. Mus'ab ambil risiko tu. Halawatul iman. Dia ambil risiko. Belum ada orang, ikhwan, mengikut jalan Nabi tidak kena buat keputusan risiko, belum ada lagi. Daripada dulu sampai lah. Dan saya rasa lagu tu lah, dulu, kini dan selamanya, macam tu lah. Pakcik tak ada, pakcik pergi Slim River. Pakcik makan kenuri. Daripada dulu lagi ambil risiko. Siapa buang dia? Ayah, mak. Kalau benda lain, kawan kata aku tak mau dah kawan dengan hang, pun kita rasa kecil hati naik motor, ayat mata turun, awaklah kawan-kawan buat lagu tu. Tapi kalau mak ayah kata hang bukan anak aku, orang tua-tua kata ayak digunting tak boleh putus, tapi mak ayah cakap lagu tu putus ayak, putus. Tapi ada benda, ada dalam ni, ada benda lain. Halawatul iman. Jalan. Kita naik bas daripada Madinah, Pak Amin lah, daripada Mekah pergi Madinah, nak terkencing berapa kali tak tahu nak abang lah. Kan dengan lapar pun tak tahu kali nak abang, dengan duk maki dari batu berapa kali pun tak tahu nak abang. Kebas bengkok-bengkok. Awak tak sampai tambah bas pula, duduk-duduk pungkok terus kena atas dia punya kayu tu. Ni bas ke kepala otak kalau kita duk marah dia. 6-7 jam terus dia pergi. Orang Mus'ab bin Umair bukan naik bas ekspres, bukan naik taksi, bukan bis sayyarah, yamshi, dia berrehlah, dia berjalan, tak ada apa, kosong. Kenapa? Ada benda yang dia rasa, halawatul iman. Aneh rasa. Bila nak buka puasa, Abdul Rahman bin Auf, tiba-tiba Allah bagi dia teringat ayat mata dia turun. Apakah aku nak jawab depan Tuhan esok? Dia kata, aku boleh makan, aku boleh minum. Mus'ab mati dalam perang Uhud, ada kain tutup muka, tak boleh tutup kaki. Tutup kaki sampai pusat, muka terbuka. Wahai anak orang kaya, muda belia, isteri tengok jenazah suami dia, isteri minta kepada Allah, bilalah dia nak ikut suami dia. Isteri Mus'ab ada rasa
Ya, kita kena ada rasa ikhwatul iman. Kalau kita tak ada rasa, itu tanda keimanan yang tinggi lah tu. Baik. Dia minta, ya Rasulullah, aku nak duduk dalam syurga. Nabi bersabda, Nabi tanya pada dia, ada benda lain nak minta? Dia menjawab, cuma tu saja. Nabi bersabda, tolonglah aku meraih apa yang kau inginkan dengan memperbanyakkan sujud. Nabi kata kepada Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, Nabi kata, apanya hang nak tu dapat, tapi hang tolong aku, a'inni, tolong aku, Nabi kata, dengan apa? Bikathrati sujud, aku minta hang sembahyang sunat bagi banyak, insya-Allah hang masuk syurga dengan aku. Menjadi dalil sembahyang sunat boleh mengangkat martabat manusia. Ya. Siapa yang banyak sujud, Allah Ta'ala angkat martabat dia. Tapi bukan sembahyang bid'ah ni lah. Pergi buat sembahyang bid'ah, pergi buat sembahyang hadiah, tak ada lah. Yang tu tak masuk. Yang tu syurga tutup rapat terus. Dengan malaikat bawa pedai ayam, dia buang kucing tempat lain. Tak orang bagi masuk. Tak orang bagi masuk. Apa bid'ah tak boleh masuk. Ada orang tanya saya, ustaz, saja nak tanya ustaz. Rumah Pak Long baru ni Pak Mik kan? Pak Cik tu tanya kan, rumah Pak Long. Ustaz, kebetulan kita baca buku Ustaz Hairi Nonci. Bagus buku tu. Kalau jumpa buku tu, berilah. Saya buat kuliah buku tu di rumah Pak Long. Ustaz Hairi Nonci tulis. Apa mereka kata Wahabi itu, dia punya buku tajuk tu kan. Lepas tu dia jawab satu persatu. Bagus. Pak Cik bila cerita-cerita muqaddimah manhaj kita bermazhab, Pak Cik tu tanya ustaz, macam mana dengan mak ayah kita yang dah mati, tak tahu macam kita tahu malam ni. Pak Cik tu mula bimbang dah. Macam mana mak ayah kita yang dah mati, depa mati masa tu depa tak tahu mandi syafaat tak leh. Masa tu depa tak tahu kata Nabi sembahyang 8 rakaat tarawih. Depa tak tahu. Depa buat bubuk suara, depa buat semua, depa buat. Depa mati ni, kita ni, umur saya ni macam ni punya dah banyak baru tahu malam ni. Ayah-ayah kita macam mana? Kita kata orang buat bid'ah ni Tuhan tak terima. Tetapi Allah itu dengan sifat Rahman Rahim, dia menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Aku tak akan azab hamba-hambaku sehinggalah rasul datang kepada dia. Ya, orang-orang yang mati dengan amal bid'ah, dia pun tak tahu tu bid'ah. Kita menyatakan Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Bukan hak kita kata malam ni dia masuk neraka. Tak, itu Syiah ni hal. Syiah boleh kata malam ni Abu Bakar dalam neraka, itu Syiah. Kita tak. Kita menyatakan al-amru ilallah. Itu urusan hamba dengan Tuhan dia, bukan kita. Allah yang mentakdirkan dia tak dapat hidayah, bicara di hadapan Allah. Tapi selagi dia Muslim, kita kata apa? Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Cukup. Tapi yang kita duk kata ni dekat kita yang masih hidup ni, duk mengaji. Jangan kita buat beda. Kita masuk masjid, tu bila duk ketuk mikrofon dah nak baca doa awal tahun. Akhir dulu. Akhir ke awal dulu? Lupa dah lama tak baca lupa dah. Kalau tanya Jamal Abdillah, dia ingat. Kalau kekasih awal dan akhir, dia boleh ingat lah. Kita tak baca lama lupa. Dia baca. Kita masuk dia baca. Kita tak akan mengaminkan doa. Tidak akan mengaminkan sekali-kali. Dia kata semua minta berdiri, duduk, buat ketegak, buat pusat dua atas kepala. Dia kata minta berdirilah, awak tak dengar lah. Memang tak dengar. Agak nak berkelai, keluar lah. Keluar jangan berkelai. Duduk di luar, duduk atas motor, main handphone, bagi derah sikit, tong tang biar dia nak baca doa tak jadi. Ya, dapat pahala. Ibnu Hibban kata gagalkan satu bid'ah dapat pahala. Tapi ambil risiko lah. Tetapi ini untuk pelajaran kita lah. Kita kata Tuhan tak terima amalan orang bid'ah. Untuk kita. Kita tak kata untuk orang dah mati dah. Itu urusan dia dengan Tuhan. Kita kata dekat kita. Kita masih hidup, masih bernyawa, sampai ilmu, jangan tinggal sunnah pergi ambil bid'ah. Ingat kata Umar bin Abdul Aziz, tempat sunnah tak boleh diganti dengan apa-apa dalam dunia. Tak boleh diganti.
Sunnah lebih indah daripada bidadari dalam syurga. Sunnah lebih berkilau sinar dia daripada semua batu permata di muka dunia. Sunnah lebih manis daripada madu yang kita makan hari-hari. Subhanallah. Sunnah di sisi para-para orang yang telah mendapat nikmat dalam sunnah. Sekali mereka dapat sunnah, daripada tak pi dah jalan lain. Orang nak kata apa itu hak orang. Kita ingatlah hadis kita baca tadi, Nabi kita akan datang satu kaum di mana mereka mula bercakap, mereka tak buat. Mereka buat benda yang tak disuruh. Siapa lawan puak-puak ni dengan tangan, dengan lidah, dengan hati, dia mukmin. Kita tak reda orang buat bidah, kita tidak reda. Hatta kita tengok khatib baca khutbah angkat tangan, kita tak reda. Riwayat hanya menyatakan khatib angkat jari telunjuk. Kalau khatib tak sunnah angkat tangan, takkan makmum sunnah. Khatib pun tak sunnah angkat tangan, takkan makmum sunnah angkat tangan. Tak ada. Bahkan makmum hari Jumaat duduk di bawah nak kata amin, kata amin tidak dibahas dalam mazhab. Tak ada perbahasan. Kita kata amin, ponen sungguh hampa ni. Marah kita. Orang sebelah pasir dua butir lah. Marah. Tak hampa ni awak ni sotong kan ni? Bukan sotong. Tak buat. Kerana itu ikhwatul iman, kita mesti tahu benda ini. Dalam hadis Thauban, dia bertanya, hadis Thauban ini hadis Imam Muslim juga. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang dapat memasukkan ke dalam syurga. Maka Nabi menjawab, alaika bi kathrati sujud, alaika bi kathrati sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Tengok, ini kelebihan sembahyang-sembahyang. Ini kelebihan sembahyang sunat yang sabit sembahyang itu di dalam sunnah. Nabi Thauban tanya kepada Nabi tentang amalan yang boleh buat masuk dalam syurga. Nabi kata, hendaklah engkau memperbanyak bersujud kepada Allah. Artinya sembahyang, bukan sujud-sujud ni. Ada sebahagian orang tua-tua saya tengok, mamak-mamak lah kerap, habis sembahyang dia baca-baca doa, dia sujud. Hingga tetes sembahyang dia buat lagu tu. Hadis ini tidak maksud macam tu. Hadis ini punya maksud apa dia sembahyang sunat. Macam Nabi kata hal raka'ta, itu nama kepada sembahyang sunat. Kan Nabi kata rakaat ada lagi. Singkatan sembahyang tu ada rakaat. Pasal Nabi kata man adraka raka'ah faqad adraka raka'ah. Siapa dapat 4 rakaat, dia dapat rakaat tu. Maka Nabi tak tanya kau sembahyang sunat ada lagi. Nabi tukar dengan bahasa kau rakaat ada lagi. Pasal rakaat itu adalah tulang belakang kepada sembahyang. Nabi guna bahasa tu, har raka'ata, kau rakaat ada lagi. Ini Nabi kata sujud bermakna sembahyang. Bukan lepas solat pergi sujud, lepas solat pergi sujud. Tak, bukan macam tu. Nabi kata hendaklah kau perbanyakkan sujud pada Allah. Sesungguhnya tidaklah engkau sekali sujud kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkatmu satu derajat dengannya dan menghapuskan satu kesalahan daripadamu. Satu rakaat 2 kali sujud. Kita sujud sekali aja, Allah nak angkat satu derajat, Allah nak buang satu dosa. Para ulama hadis kata yang dibuang dalam salat kesemuanya dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil itu banyak dibuang, kerana dosa besar berhajat kepada taubat. Dosa besar berhajat pada taubat. Nabi kata satu Jumaat ke satu Jumaat, satu Ramadan ke satu Ramadan, dia adalah kafarah. Dia adalah penghapus dosa. Jemaat ni ke jemaat depan, kita sembahyang jemaat, hapus dosa seminggu. Melainkan sekiranya dia buat dosa besar, maka dia tak dapat penghapusan. Artinya amalan kita ini tidak boleh menghapuskan dosa besar. Dosa besar berhajat kepada taubatan nasuha. Taubat nasuha, bukan mandi nasuha. Dia belajar mandi nasuha, masuk kubur nasuha, kapan nasuha. Pasal apa? Taubat nasuha. Yang tu bukan nasuha, tu nama dia taubat kepala otak dia. Taubat sungguh-sungguh lah. Ditanya pada Imam Ghazali apa itu taubat, dia kata an-nadam, menyesal.
Apa itu taubat? Al-azm. Hati kuat, bercita-cita kuat untuk tidak mengulang lagi. Ya, Ghazali menjawab macam tu dalam Ihya. Menyesal tak mau buat ada dan pakai jalannya sebenar, taubatlah tu. Ayat mata kita turun, hati kita ni tersentuh dengan rahmat Tuhan, dengan zalim kita buat kat diri kita. Abu Bakar pernah menangis dalam sujud, dia membaca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nangis terasa-rasa, aku zalim diri aku ya Allah, hanya hang seoranglah boleh ampun dosa aku ya Allah. Ayat mata turun. Ya, Imam Qurtubi cerita Abu Bakar dia minum susu, lepas tu dia jolok jari dia masuk dalam tangan, muntah. Orang tanya, Abu Bakar awak buat macam ni? Dia kata, aku teringat ayat Quran tentang wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Aku teringat ayat ni. Iaitu orang yang takut berdiri di hadapan Tuhan dia, maka dia mencegah diri dia daripada turut kepada hawa nafsu. Nanti Allah bagi pada dia jannatul ma'wa. Habis apa kena mengena kau dengan ayat ni? Dia kata, aku diberitahu oleh pembantu aku, dulu sebelum dia Islam, dia pernah jadi tukang tilik. Masa orang mai tilik pada dia, orang tu tak ada duit, orang tu pompi. Tiba-tiba dia masuk Islam, kawan tu jumpa dia kat market, belanja dia susu. Sebab pernah hutang tak bayar duit tukang tilik, kawan tu bayar di atas dasar itu, dan dia buat balik susu tu, dan aku terminum, supaya Allah Ta'ala tidak menghisap aku. Dijolok balik. Imam Qurtubi bawa kisah ni dalam surah Wan Nazi'ati Gharqa, cerita Wakar ni. Oh, dahsyat. Dahsyat. Kalau macam tu lah, hak duk balai rokok telan asap macam mana? Balik-balik dia kata, nak tengok aku buat magic. Dia telan asap tak keluar, tahan betul. Doktor kata kalau 3 kali buat lagu ni mampu yo. Dia kata orang lain mampu, saya tak mampu. Abu Bakar minum susu, isap rokok je lah. Patut jolok jari buat keluar asap tu balik. Ya, beza nah. Kita dengan orang-orang telah dijanjikan syurga dengan Allah ni sangat beza. Jadi Nabi kata pada Thauban, nak masuk syurga, sekali kita sujud dalam salat, satu dosa kecil kita diampun. Kadang-kadang dosa kecil kita banyak. Orang tanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, macam mana nak kenal dosa kecil, dosa besar? Dia kata, ma'al istighfar saghirah. Siapa yang buat dosa bersama istighfar, dia terlajak buat dia istighfar, semua dikira kecil. Ma'al isri kabirah. Siapa yang buat dosa, isteri itu buat lagi. Dosa besar dah. Lepas dia buat, dia tak rasa salah. Sebagai contoh, dia tahu, dia turun daripada masjid, dia tahu kasut dia hilang, dia tahu. Dan dia tahu dia pakai kasut orang. Dia habang pula, dia kata kasut hilang. Selum bila kasut siapa pun. Apa punya labu buat kerja tu. Lepas tu dia serelum kasut orang, dia tahu bila dia serelum kasut orang, orang tu tak ada kasut. Dia balik pergi rumah dia. Kita kata sahabat kasut orang, buat ke mana orang pakai kasut kita pakai kasut orang. Dia buat sekupang ke tu kan. Yang ni dosa besar. Tak ada rasa salah. Sedangkan yang pakai kasut dia tu bukan tuan punya kasut tu. Orang lain dah pelari kasut dia. Dia pakai juga. Dia balik rumah pun dia cerita. Dia kata hari ni dia pakai kasut orang, kita pakai kasut dia pun, padan muka dia pun. Patut hang pakai kasut, orangnya pakai kasut hang tu lah, baru padan muka kau tu. Ni pergi balai kasut orang lain. Kena pak cik tu. Turun-turun kasut tak ada. Kena orang miskin. Kawan, zaman minyak naik 3 kupang ni. Minyak naik 2 kupang, gula naik 3 kupang ni. Alhamdulillah. Menteri Keuangan 2 kata kerana kerajaan menjaga kesihatan rakyat supaya jangan kena kecimanan. Hak tu saya dengar dengan telinga sendiri. Saya dengar dia cakap lagu tu, saya ambil uduk, saya sujud syukur. Pasal apa?
Saya dah pusing dunia, belum jumpa pemimpin dunia sayang dengan rakyat sampai sekarang ni. Malaikat Malaysia je saya jumpa. Saya sujud syukur, Pak Amin, alhamdulillah. Berjumpalah kita dengan sebenar-benar pemimpin yang kita cari selama ni. Dia jaga glukos kita. Subhanallah. Dia sanggup buang subsidi penaik 3 kupang, jangan bagi rakyat kena kencing manis. Lepas ni dia penaik garam pula, jangan kena darah tinggi. Sujud syukurlah kita lagi kepada Allah. Pasal hari demi hari pemimpin makin sayang pada rakyat dia. Alhamdulillah. Lagu ni lah kami duk cari, ya Allah. Cari lama dah lah ni baru jumpa. Tahun 2013 baru jumpa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak kata apa lagi? Seronok kita. Jadi kita ni kalau buat dosa, kita tak rasa dia dosa. Abdullah bin Abbas tadi kata apa? Itulah dosa besar. Bila kita buat, kita istighfar, astaghfirullahalazim. Itu dosa kecil dia kata. Susulilah. Telajak kan banyak telajak, bercakap, berbuat. Telajak istighfar. Kita baca hadis Imam Muslim baru ni kan, dalam tengah buat kuliah, kata Abdullah bin Umar, aku duk tengok mulut Nabi, Nabi beristighfar 100 kali dalam kuliah. Itu dia. Saya sekali pun tak istighfar lagi. Nabi 100 kali kata Abdullah bin Umar dalam hadis Imam Muslim. Aku perhati mulut Nabi. Aku cuba dengar. Dalam-dalam Nabi cakap, Nabi kata astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun dan bertaubat pada Allah 100 kali dalam satu kuliah. Ya. Wahai apalah yang dia cakap, dia bimbing umat dia. Tak ada dosa apa, dia maksum. Maka bila buat sesuatu tak rasa, tahu benda tu salah tapi tak mai rasa salah, Abdullah bin Abbas kata itu dosa besar. Bila kita buat, kita rasa tersilap. Kadang-kadang kita tergerak hati kita, kita telefon kawan, kita kata sahabat, ni minggu depan saya nak buat kenduri, minta sahabat mai. Habis kita tak telefon, teringat, ya Allah, awak aku panggil aku telefon lah. Tak boleh, aku nak berjumpa dia. Tengok. Perasaan tu Tuhan bagi, dan susulilah dengan astaghfirullahaladzim. Ketahuilah Allah sedang buang bebanan dosa daripada bawah kita. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa. Nawas bin Sam'an dalam hadis Imam Muslim, ketika dia tanya Nabi apa itu dosa, apa itu kebaikan, Nabi kata bila kau buat satu benda jiwa kau hilang tenteram, taulah engkau itu dosa, dan kau takut benda kau buat tu bocor di tengah-tengah orang, kau dalam dosa wahai Nawas bin Sam'an. Dahsyat. Jadi macam mana dosa kecil kita boleh hilang? Kita sembahyang sunat, sunat ba'diyah, sunat qabliyah, sunat tahajud, sunat taubat, sunat witir, sunat duha, sunat istikharah. Ini semua sunat-sunat yang diajar oleh Nabi kita buat. Kadar kemampuan kita. Buatlah. Orang tua cara orang tua, kederat tua dengan kederat muda tak masuk, tak masuk. Kadang-kadang kita ada masalah duit. Tak, itulah kata Hasan bin Basri, tidak mustahil. Kesempitan duit ni kerana hubungan kita dengan Tuhan ni kurang. Tak mustahil bagi seorang mukmin. Tak mustahil. Sebab cara kita layan anak kita, sayang dengan anak kita tak sayang pun tak sama. Tak sama. Kawan ni kita suka, kawan ni kita tak suka, kita layan pun dah tak sama dah. Kita pun tahu layanan tak sama. Tuhan layan hamba dia pun macam tu. Dia, orang kata dia cari suis dalam hidup hamba dia. Aku bagi hang korang duit, aku nak hang istighfar. Quran kata apa? La'allahum yarji'un zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Aku punah ranahkan hidup dia. Di laut, di darat aku bagi punah ranah pasal kerja tangan dia. Untuk apa? Aku bagi dia sakit untuk apa? La'allahum yarji'un. Aku nak dia mai ke aku. La'allahum yatadarra'un. Aku nak dia datang bersimpuh lembek dia depan aku. Aku mau yang tu. Ya, tu bayang hari kita ada duit. Isteri ke suami ke, bang jom pergi shopping. Jom. Jom terus. Hari tak ada duit je dah. Kata jom pergi shopping. Ingat sikit ni. Ingat sikit dandan bila tengok-tengok beras pelang korang dalam Tupperware tu.
Allah. Dan dia dipanggil Allah. Ya, Tuhan nak yang tu. Selama Tuhan bagi dia senang, bagi dia sihat, tak keluar. Kita ada krisis rumah tangga, tambah orang muda. Kadang-kadang orang tua pun ada juga. Krisis rumah tangga. Istighfar kepada Allah. Istighfar. Nampak tak boleh pergi. Astaghfirullah. Sehari 100 kali astaghfirullah. Pendek aja. Astaghfirullah. 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 Itu saya ada ceramah dengan cikgu-cikgu. Itu budak-budak buah. Okay? Budak-budak buah. Jumuan. Saya dulu pernah mengajar sekolah Arab. Memang jumuan semua. Saya ingat lagi budak tu nama Ghazali. Budak tu yang keluar faham. Dia kata masa muda berpoya-poya, bila tua kaya raya, bila mati masuk syurga. Mau dia bagi tahu saya ingat lagi pantun dia tu. Saya mengajak di bubur tu, hak jolok di telinga tu, ya pun. Saya kata Ghazali nak belajar ke tak mau belajar? Dia kata kebetulan ustaz masuk, saya tak mau belajar. Dahsyat budak ni. Kita nak pukul dia, kita takut. Pasal kita jenis pukul orang no stop. Kita pukul kapan tu package. Tu yang tak mau pukul. Pasal kita punya pukul package dengan bagi mandi, kapan sembahyang, tanam tu. Itu yang tak mau pukul orang. Jadi dia kata kat Ghazali, kalau awak tak mau, awak duduk di luar. Dia kata bapak saya bayar yuran apa? Pasal apa nak duduk di luar? Allah budak ni power betul. Kalah bawa root. Jadi saya pun dah angin naik, saya tarik earphone dia, saya ambil dia punya tu, bawa dalam poket. Dia kata nak jadi apa? Itu dia keluar ayat ni. Masa muda berpoya-poya, bila tua kaya raya, bila mati masuk syurga, mau apa? Tengok budak-budak ni. Saya duduk depan Ustaz Abdullah Iraqi, kami mengajar satu kelas. Dia Ustaz, dia pandai macam mana? Ustaz lah kata kita kena istighfar. Kita dapat budak-budak yang keras kepala lagu ni, kita kena istighfar. Istighfar. Ya kena siapa tu cikgu. Bukan baca Yasin perdana, istighfar. 100 kali masuk kelas, 100 kali astagfirullah. Ya betul. Kadang-kadang istighfar ni ubat. Mak marah ke anak, istighfar. Ada bab memang kita kena marah, tapi kita imbang dengan istighfar. Tak ada duit, istighfar. Duit terlebih, istighfar. Kita tengok satu orang kita tak berkenan, kita istighfar. Tidak ada benda yang paling banyak dalam hidup Rasulullah. Istighfarlah yang paling banyak dalam hidup dia. Kita baca tasbih, dia tasbih subhanallah 33 lepas salat. Tapi istighfar dalam salat lain, sayyidul istighfar lain, dalam kuliah 100 kali lain, dalam sehari semalam 100 kali ke 75 lain. Istighfar paling banyak. Sebab Allah paling suka bila kita istighfar. Dalam hadis At-Tirmizi menyatakan, bila kita kata astaghfirullah, Allah kata pada malaikat, tengok, unzur ila abdi, tengok hamba aku, dia tahu kata ada Tuhan nak ampun dosa dia. Dia tahu ada Tuhan nak ampun dosa dia. Allah bangga bila kita istighfar. Ya, tak mustahil juga bila gula naik 3 kubang istighfar. Astagfirullah. Naik pula minyak, astagfirullah. Main lagi 5 tahun pakai orang lain pula, tak susah. Istighfar, astagfirullah, istighfar. Dan dia boleh menarik ayat hujan turun, dia boleh menarik rezeki masuk dalam hidup ini. Nabi suruh kepada dia salat. Kemudian dia kata menutup kekurangan yang ada pada salat-salat fardu. Bila kita banyak rajin sembahyang sunat, salah satu kelebihan kita dapat apa dia? Sembahyang sunat ni dia boleh menutup kekurangan-kekurangan sembahyang wajib. Ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Daud, daripada Ammar bin Yasir. Kata dia, inna rajula la yansarifa min salatih wa ma kutiba lahu illa 'ashruha tus'uha thumunuha sab'uha sudusuha khamsuha rub'uha thuluthuha nisfuha. Ini Nabi menceritakan tentang bila kita salat apa jadi. Nabi kata sesungguhnya seseorang jika salat selesai daripadanya
tidaklah ditulis pahala baginya melainkan 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/5, 1/3 atau 1/4 sahaja. Inilah bila kita sembahyang kita buat sembahyang fardu, inilah markah-markah yang Tuhan bagi kat kita. Ikut bacaan kita, kesungguhan hati kita. Ada orang sembahyang dia dapat 1/10 je. Sikit lah. Ada pasal kiraat dia mungkin, rokok dia mungkin, tapi yang ni kelalaian yang dia sendiri cari. Adapun kelalaian kerana uzur, ni tak masuk. Macam satu orang tua, dia kalau sembahyang malam, dia tua, sakit lutut, dia tentu dah tak boleh rokok, dia sembahyang duduk atas kerusi. Jadi kita tak boleh kata kepada dia ini sembahyang dia kurang daripada orang berdiri, tak boleh. Sebab keuzuran yang dia ada itu keuzuran yang ma'zur, yang diberikan oleh Allah. Yang Nabi maksud 1/10, 1/8 ni siapa dia? Dia tu raplah sendiri. Dia sembahyang Allahu Akbar, dia ingat Allah Mula. Tengah duk baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan payment kereta lalu. Allah Akbar. Dia kata aku puasa bulan ni kena cari dah kereta. Dan tengok kereta sepi dah lagi. Minyak korang tak boleh lagi. Kan? Kad duk pakai tol korang dah. Dan teringat dia dah sembahyang. Maka dia akan dapatlah 1/10. Hingga ada orang sembahyang dapat 1/3. Maka yang ni semua nak tampung macam mana? Sembahyang sunat. Sembahyang sunat boleh tampung kekurangan itu. Sembahyang tatawwu' disyariatkan guna menutupi dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam salat-salat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwala ma yuhasabu an-nasu bihi yawmal qiyamati min a'malihimus salah. Fa in yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa a'lam unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha, fa in kanat tammatan kutibat lahu tammatan wa in kana intaqasa minha syai'a qala unzuru hal li 'abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ih summa tu'khadhu al-a'malu 'ala dhalik. Ini yang terjadi kepada hamba-hamba yang mukmin. Orang munafik tak dapat benda ni. Sebab Quran menyatakan orang munafik idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia bangkit, dia nak tunjuk ke orang, dia tak ingat Allah walaupun sikit. Ini si munafik. Quran juga sebut tentang munafik, mereka ini fawailul lil musallin. Mereka ini adalah orang yang sembahyang itu mencelakakan mereka. Wail dalam tafsir Ibnu Katsir, wail bermakna halak, binasa. Dan wail kata Ibnu Abbas juga nama satu wadi dalam neraka Jahannam. Jadi ulama bahasa bila Quran sebut wail, kesemuanya mentafsirkan dengan kecelakaan dan kebinasaan. Celaka dan binasa. Siapa dia? Lil musallin, bagi orang yang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Dari sembahyang mereka sahur, dilalai-lalaikan. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ta'khiru an waqtiha, dia melambatkan sembahyang sedangkan dia tahu lambat dan dia ada kerja yang tak penting. Dia kata awal lagi, dia lalaikan. Perangai tidak bertanggungjawab, perangai melupakan perintah Allah dan merasa ringan terhadap perintah. Maka sembahyang mereka ini tidak akan membantu mereka di hari akhirat. Nabi bersabda, mula-mula amal manusia yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Allah berkata kepada para malaikat sedang dia maha tahu, cuba periksa salat hamba-Ku. Ni paling takut, Tuhan suruh periksa sembahyang kita. Jadi kerana tu kita kata, kenapa kita nak takut sembahyang kerana urusan lain? Allah nak periksa sembahyang kita. Seorang askar, saya tanya ke dia, saya ceramah ke dia apa, camp dia apa. Kata, Ustaz, sembahyang ni nak qada sekali boleh tak?
Saya cerita bab jamak mengikut sunnah. Saya kata rumah tuan, rumah sahabat dengan tempat kerja banyak mana? Saya kata boleh jamak kalau sahabat ni jarak tempat kerja, jarak sahabat dengan kampung sahabat dengan sini. Ya. Jauh dah, sahabat orang Melaka main kerja di Penang, ya sahabat boleh jamak sembahyang. Ya boleh dah, seronok dah. Sahabat kata boleh seronok, yepi dia buat. Seronok dah. Ada yang bila cerita jamak lagu tu dia tak puas hati. Oh, dia kata pelik dia. Tak mahu dia nak sembahyang ikut tamam. Tapi dia kata problem masa bila masa kawat. Problem masa kawat dia. Kawannya ajak kawat tu cengih nak mampu. Bukan kata cengih nak mampu. Cengih. Kadang-kadang tengah kawat dia dah nak sembahyang, dia tak bagi, nak kawat tak habis lagi. Kita macam mana Ustaz? Saya ni agak-agak boleh qada. Saya kata pergi sembahyang. Oh Ustaz bukan askar, Ustaz boleh cakap. Askar tak ambil perut lagu Ustaz. Bagus bahasa dia bagi. Tak apa. Saya kata sahabat, kalau tengah-tengah kawat sakit perut nak terberak macam mana? Oh dia kata lari lari pergi mana? Lari pergi tandas kawat tu bagi, dia bagi berak boleh tak bagi dia dah. Semayang tak bagi dia dah. Itulah nilai awak dengan Tuhan. Nilai awak, najis awak lebih mulia daripada salat. Ikut suka awak lah saya kata. Ikut suka awak. Ya. Kadang-kadang polis, kadang-kadang askar. Ikutlah kadang-kadang pegawai kerajaan tengah meeting. Tengah-tengah meeting dah masuk 4:30 Zuhur. Ada orang nak semai awal waktu, kita tak boleh halang. Ketua jabatan kata apa? Dia kata tak apa, asak panjang lah. Bukan masalah asak panjang, asak pendek. Kelebihan awal waktu. Kita nak semai awal waktu. Imam tak bagi pergi sembahyang di masjid, panjang masa dia. Nampak sejadah sembahyang dalam bilik meeting. Apa masalah dia? Itu tak boleh, kita menunjuk-nunjuk tak boleh. Tak usah tunjuk, tak usah sembahyang terus. Ya, bila kita baca hadis ni, Nabi kata kepada kita, esok di hari akhirat Allah kata kepada malaikat, wa huwa a'lam, sedang dia tahu, Allah kata unzuru fi salatil abdi, tengok sembahyang hamba-Ku. Tengok. Kita safar, kita ada sembahyang jamak qasar, itu peruntukan syarak, peruntukan sunnah, kita ikut. Tapi yang tak safar yang mungkin, yalah kita tak makan gaji dengan orang, kita ada cakap lah kan, orang yang makan gaji. Saya kata sahabat nasihatlah pengarah sahabat tu. Oh Ustaz jangan. Ustaz boleh nasihat dah, saya tak boleh. Hari ni saya nasihat dah, besok Ustaz balik Sabah, saya pergi Sabah. Ya. Risiko nak sembahyang pun ada risiko. Berbayang sahabat tu sembahyang dalam tandas. Subhanallah. Macam mana nak buat mereka ni? Hak ni menakutkan. Cuba periksa salat hamba-Ku, apakah dia menyempurnakan atau menguranginya. Jika salatnya sempurna, maka ditulis sempurna baginya. Allah kata pada malaikat benda-benda ni. Dan jika salatnya kurang, maka Allah berkata, periksalah apakah hamba-Ku melakukan salat tatawwu'. Jika dia mengerjakan salat tatawwu', maka Allah berkata, sempurnakanlah salat-salat fardu hamba-Ku dari salat tatawu'nya, kemudian amal-amal lainnya diperlakukan seperti itu. Subhanallah. Ini macam sahabat mai tadi kan, dia semayang, Nabi kata kalau dia benar dia masuk syurga. Artinya dia jaga salat, waktu dia, wuduk dia, tiap-tiap rakaat dan bacaan dia jaga. Jadi kalau kita buat semayang sunat banyak, sunat-sunat yang sunnah, bukan yang bid'ah tidak masuk. Yang sunnah, maka kita akan dapat kelebihan yang macam ini. Tajuk di bawah tu kita sambung lagi sekali. Macam-macam jenis sembahyang sunat. Sembahyang sunat dia ada berapa jenis. Dan dia akan cerita sembahyang sunat yang sunnah dan sembahyang sunat yang tidak sunnah tu macam mana. Ini satu bab hari-hari kita buat bagus bab ni. Wallahu a'lam.